Ada lagi satu. Ada tak korang pernah dalam flight captain kau tiba-tiba cakap aku nak pergi bang lah. Lepas tu kau cakap okay captain. Lepas tu dia pakai ketayap macam madu racun pakai tadi. Lepas tu dia azan kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Aduh. Aku nak pergi bang, ingat nak pergi belakang punya nak azan. Aduh. Sebelum tu dia ambil kayu, ketuk fire extinguisher macam beduk kan. Dong 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 dong. Itu kalau dia pernah kerja kat syarikat Indonesia lah dulu sebelum tu kan. Aduh. Subuh Fajar Pak Fajar. Selingan baik. Dia double deck lah katil. So dekat 777 pun double deck. Dia okay, dia aku bagi contoh yang bang 777 dengan 747 masa dekat company kita dulu lah. So masuk bang tu ada ruang untuk berdiri lah. So maknanya kalau nak bersiap tu kau boleh diri bersiap. So ada orang masuk, ada tempat berdiri ruang, ada ruang. Even nak semayang pun muat kalau nak semayang. Ada tempat berdiri, ini ada katil, 2 katil. So normally captain suruh co-pilot tidur atas. Tak tahu sebab apa. So kebiasaan co-pilot tidur atas. Mungkin sebab orang tua susah nak panjat, tak tahu, mungkin susah nak panjat naik atas. That makes sense actually. That makes sense. So kat situ okey mah okey, cumanya kalau salah seorang tu jenis senang terjaga kalau bunyi bising contohnya yang seorang lagi tidur berdengkur kuat ke mengganggu seorang lagi, tu jadi problem jugalah orang tu nak tidur kan. Tu antara contoh, salah satu contoh lah. Ataupun seorang lagi tak tidur tengah main game ke whatever lah kan, buat benda pasang lampu ke pasang lampu phone ke, mengganggu kat terang ke tak pasti lah kan. Tapi aku susah sikit nak terjaga, so aku tidur macam biasa je lah, tak ada isu. So 777 aku tak pernah masuk, aku tak tahu macam mana. Is it the same? Yes. 777 aku ada 2 configuration yang aku boleh cakap. Satu 777-200 series, satu lagi 777-300 series. Before that aku nak cakap tadi lah, Cap ada mention pasal captain selalu suruh dia punya pembantu juruterbang tidur dekat atas, bahagian atas, dia tidur bawah sebab dia kata susah nak panjat. Actually susah nak panjat tu tak bermaksud dia tak boleh panjat tau. Mungkin ada orang-orang luar yang mungkin ada macam takut, "Ui, captain tua tak larat, susah nak panjat, sakit kaki apa semua ni. Macam mana dia nak bawa nyawa kita orang?" Actually captain ni walaupun dia dah senior dan umur dia lagi tua selalunya daripada pembantu juruterbang, tapi dia perlu menjalani medical check up ataupun pemeriksaan kesihatan yang sama juga dengan kita. Kalau kena ambil darah dalam berapa tahun interval tu, dia pun kena ambil juga darah. Kalau kena perlukan ECG, elektrokardiogram, orang muda kena, orang tua pun kena juga. So dia orang nak memastikan kalau ada kebahayaan ataupun emergency yang berlaku. Contoh kita ada tingkap dekat flight deck kita, dekat cockpit kita ni. Kalau pintu sangkut dekat belakang, kita kena keluar ikut tingkap. Tapi kalau orang berfikir yang captain tak boleh panjat bang tu, macam mana dia nak keluar melalui pakai tali, nak keluar ikut tingkap tu? Itu satu masalah yang lain. Jadi that's why InsyaAllah lah semua community pilot, tak kira tu atau muda, mempunyai fitness ataupun stamina yang cukup untuk kita dikira ataupun dikategorikan sebagai selamat lah. So jadi yang captain yang suruh pembantu juruterbang naik dekat bang atas tu, pasal yalah betul actually dia lagi susah nak panjat daripada co-pilot dia, daripada FO dia. Tapi dia boleh juga buat. Aku tengok ada orang suka je buat macam tu. Senior captain yang umur nak dekat 60 pun dia panjat relax je semua kan. Dan 777 punya bang, kalau aku boleh cerita pasal 200 series, dia lebih kurang sama je belakang cockpit juga. Tapi dia bukan dia bukan enclosed dalam privacy area seperti Super Jumbo 380. Dia berada di luar sedikit lah daripada cockpit tersebut. Kita perlu keluar daripada the bulletproof security door tu dan pergi ke pintu bang yang terletak tidak jauh belakang daripada deck penerbangan tersebut. Dia punya setup aku rasa macam jumbo lah, double decker lah, bawah atas, dan seperti yang Cap cakap tadi, selalunya captain akan pilih bawah sebab tak payah leceh lah nak naik atas. Dia hantar orang-orang muda ni naik atas. Jangan ingat captain gayat pula tak naik atas, itu tak betul cerita tu. Gayat tak terbang dah.
gayat mungkin tak ada masalah, tapi claustrophobic dia orang panggil, yang Claustrophobic. ketakutan Kalau- berada di ketakutan berada di ruang Sempit. sempit atau ruang kecil dalam lah. ruangan yang sempit. Mungkin salah seorang Mm. kita akan ulaskan benda ni dengan lebih lanjut. Aku just nak cakap tadi pasal struktur 777 punya bang lah, itu 200 series. Yang 300 series pula, dia again yang 300 series aku berpeluang terbang masa dekat Timur Tengah dulu. Dia punya kedudukan bang dia lebih kurang sama dengan Dreamliner ataupun Boeing 787, iaitu di depan first class tu. First class tu depan dia Ada ada tangga, satu macam, yes, ada tangga, ada secret code yang perlu masuk. tangga, yes. Secret code yang perlu masuk. Lepas dah masuk tu, naik tangga, terus tutup pintu, sambung naik. Dekat dia punya setup macam yang aku cerita di awal tadi, bukan atas dan bawah. Dia punya kedudukan bukan seperti double decker, tetapi sebelah menyebelah dan dipisahkan oleh dinding bilik lah, macam dinding bilik lebih kurang. Tapi walaupun dinding tu besar ke tak besar, ada curtain dan sebagainya, kalau seorang tu berdengkur kuat tu dengarlah juga. Tapi jaranglah berlaku. Dia punya ekstrim kuat tu jarang berlaku, tapi ada kemungkinan juga. Itu dia untuk Kalau nak ceritakan betapa kuatnya dengkur Raji, kita side track sikit kan. Kalau kita tak bayangkan betapa kuatnya dengkuran tu, bunyi dalam kapal terbang, bunyi enjin kapal terbang tu sendiri dah bising, berapa desibel dah bising. Dan bunyi dengkuran tu boleh lagi boleh lagi override daripada bunyi bising kan. pada bising tu. Betapa kuat betul lah. Kuatnya. Sebab tu medical power dengkur kuat. So aku timbul pernah, soalan sila. Tak, aku pernah tidur dekat 787 punya bang tu, memang selesa lah, luas. So kau pernah tidur kat sana 777-300 sebiji macam tu, cuma besar sikit. Sebab 777 walaupun 787 nombor dia lebih besar daripada 777, tapi 777 actually besar lagi daripada Boeing 787 tu. So dia punya bang format yang sama, tapi dia besar sikit daripada 787 yang Cap tidur. Selesa tak Cap pengalaman dia? Selesa. Aku memang tak ada problem lah. Memang luas. Kau boleh letak macam-macam. Tepi kau pun kau boleh letak. Nak tak laptop buat kan. Yang tidur atas bawah. Captain is just pulling rank. Senang aja. Kenapa kau pilot tidur atas? Nak panjat atas leceh, aku senior, kau buat lah. Itu je. Most of the time is that. And to add more colour to the side by side punya bang, Jumbo pun ada bang side by side. It's the cargo configuration, which you will know cargo. If you do the return flight daripada Europe. That one most of the time kau akan dapat guna bang lah. Dia punya bang tadi just kita macam ni kalau 747 macam ni. Lepas tu ada pengadang kat tengah. And then so ada kepala bertemu kepala ke kaki bertemu kaki? Kepala betul kepala. Tanya Captain lah. You tidur. You tidur mana? Oh, you tidur kaki mana situ. You tak hormat lah. Macam tu lah. Tak ada. Sekati lah. Tapi that's different story lah kalau nak diceritakan adab. Tapi apa pun cara tidur tu biasa dekat abang tu dia ada macam call macam ada call button, ada lampu. Jadi kita punya posisi tidur tu sepatutnya memudahkan kita untuk mendekam butang tu lah. Macam kalau ada in case ada macam benda kecemasan apa semua, dia dia akan call, contoh daripada mana-mana lah dia akan call kita akan boleh nampak benda tu. Pasal benda tu dia akan macam terang dan ada bagi audio, so kita boleh terbangun daripada situ lah.